Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walaberi sekalian. Dia ni konon-kononnya ekonomis tau. Ekonomis yang jadi pujaan anak-anak papa. Tapi cara dia menulis ni macam dia tak reti ekonomis patah haram pun. Apa cerita? Kita intro dulu. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu dalam belanjawan kali ini, kerajaan telah mengkelaskan rakyat Malaysia kepada dua bahagian saja. Dulu-dulu ada tiga bahagian. Ada B40, M40 dan juga T20. Itu biasalah kita dengar turun-temurun. Cumanya ketika pembentangan bajet pada Jumaat lepas, kerajaan ataupun PMX sendiri telah mengklasifikasikan rakyat Malaysia kepada dua bahagian saja, iaitu T15 dan juga lain-lain 85%. Jadi secara asasnya tidak lagi middle ke below ke apa-apa kan. Tetapi cuma ada top tier dan juga the rest of us. Senang cerita lah. Kira macam ada satu discrepancy antara orang maha kaya dekat negara kita ini dan juga rakyat terbawah, rakyat kebanyakan dan sebagainya. Cuma ada juga pro and con lah berkenaan dengan klasifikasi tersebut. Ada yang kata baguslah sebab kita dapat mengetahui pasti golongan maha kaya dan sebagainya. Dan ada juga kata macam kelakar pula klasifikasi macam tu. Sebab basically-nya ianya tidak menggambarkan secara dengan jelas apa sebenarnya yang ada dekat masyarakat kita kalau nak ikutkan. Tetapi dalam banyak-banyak ulasan tuan-tuan dan puan sekalian berkenaan dengan isu maha kaya tak maha kaya, T15 dan sebagainya ni, ada satu status daripada seorang ekonomis pujaan hati anak-anak papa yang agak popular jugalah kan. Dia mengeluarkan satu status dekat FB yang saya kira tidak sepatutnya seseorang yang bergelar atau menggelarkan diri sebagai ekonomis mengeluarkan kenyataan tersebut. Say hello to Nazri Hamdan. Dengan kenyataannya, yang dicukaikan ialah T15, golongan maha kaya. Yang bukan T15 tu dah orang kata apa menggelabah sangat tu kenapa? Lebih kurang macam tu lah dia punya status kan. Seolah-olah macam dia kata, okey yang dicukaikan tu T15. Yang bukan T15 tu tak payahlah kecoh-kecoh. Yang kau menggelabah sangat ke, yang kau bising sangat, memekak sangat tu dah kenapa kan? Kau tak terlibat pun secara asasnya. Engkau yang akan dapat segala hasil dan sebagainya. Baik. The thing is tuan-tuan dan bos sekalian, saya bukan nak berdebat dengan beliau ke, saya bukan nak hentam beliau gila-gila ke, tetapi macam saya katakan pada awal video tadi, beliau ini ekonomis ataupun sekurang-kurangnya menggelarkan diri dia sebagai ekonomis. Siap tunjuk sijil lagi tu, tak ingat dunia. Tetapi tuan-tuan dan bos sekalian, status beliau itu seolah-olahnya ditulis oleh orang yang tak reti langsung pasal asas ekonomi, terutamanya berkaitan dengan kemasyarakatan. Minta maaf cakap macam ni. Saya tahu mesti ada anak bapa yang tak puas hati akan tag dia kat video saya ke apa-apa ke. Saya tak peduli. Sebab cara dia bercakap tu memang nampak macam dia tak kerti apa pasal ekonomi walaupun dia ada CD ekonomi. Baik orang-orang yang tak ada CD ekonomi macam saya ni, dah nampak realitinya. Baik, apa yang saya maksudkan? Sebelum itu tuan-tuan dan sekalian, saya nak tanya pada Nazri Hamdan ini. Apakah klasifikasi T15? Of course, dia pun takkan bagi jawapan sebab kerajaan masih lagi belum betul-betul memperangkakan T15 itu kategori apa. Tetapi berdasarkan kepada ucapan belanjawan dan juga reaksi awal, T15 ini dikategorikan kepada mereka yang mempunyai pendapatan isi rumah RM13,000 ke atas. Jadi soalan saya yang paling mudah saya nak tanya kepada Nazri Hamdan, 13,000 seisi rumah tu dah boleh ke dianggap seperti maha kaya? Dah boleh ke kita anggap sebagai orang kata apa, golongan yang up level sebagainya yang kita rasa macam sentiasa akan minum dekat coffee house setiap pagi ataupun main golf setiap petang? Bolehkah kita anggap macam tu? Itulah golongan maha kaya. Tetapi yang 13,000 seisi rumah ni maha kaya ke? Jangan dilupakan tau. 13,000 itu seisi rumah. Bermaksud kalau rumah tu ada 3 orang bekerja, 3 orang tu boleh came up kepada total RM13,000 untuk pendapatan seisi rumah tersebut. Dan kena ingat juga, ada setengah-setengahnya yang terpaksa makan gaji dan juga bekerja sampai 2-3 kerja satu hari untuk collect duit bagi mendapatkan jumlah tersebut. Dan ada di antara mereka yang kerja biasa-biasa je tetapi dah kerja sekian lama, membanting tulang kan. Dan sekarang inilah baru nak selesa sikit-sikit lah. Even dekat Kuala Lumpur pun, 13,000 sisi rumah tu tak selesa sebenarnya. Tanyalah mana-mana orang dekat bandar-bandar besar. KL, Shah Alam, Johor Bahru, Penang. RM13,000 sisi rumah tu selesa ke? Mereka akan kata cukup-cukup je masalahnya. Tak ada lebihan sangat pun. Tak adalah macam golongan maha kaya yang betul-betul maha kaya. Tak ada maknanya. Jadi itu soalan saya tanyakan pada Nazri Hamdan. RM13,000 seisi rumah itu untuk pendapatan sebulan, adakah layak kita sebut sebagai maha kaya? Yang maha kaya ini tu, macam Robert Kwok, macam Vincent Tan, macam Lee Kok Teh, itu maha kaya. Tetapi masalahnya kerajaan kita macam tak berapa nak usik sangat maha kaya yang tu. Yang diusiklah marahan yang gaji dia banyak sikit. Itu isu sekarang ini. Itu yang pertama.
Yang kedua, yang inilah yang saya nak tegur sangat si Nazri Hamdan ni. Dia kata T15 yang dicukaikan, T15 mahakaya itu dicukaikan. Tetapi golongan yang bukan mahakaya, yang bukan T15 pula memekak dan sebagainya. Kenapa nak bising-bising? Kenapa nak kecoh-kecoh? Baik, wahai Nazri, anda tahu tak tentang teori domino effects dalam economics? Sekarang macam ni lah. Anda cukaikan banyak kepada golongan mahakaya. Anda tarik subsidi golongan mahakaya. Anda tinggikan charge untuk golongan mahakaya dan sebagainya. Anda buat segala benda untuk golongan mahakaya ini. Konon-kononnya mereka inilah yang akan menyumbang everything dan hasilnya akan dibalik kepada rakyat. Sekarang ini bila benda itu berlaku, wahai Nazri, golongan mahakaya ini, terutama mereka yang ada bisnes, yang buka syarikat, yang buka kedai sebagainya, mereka akan mendapat kos tambahan. Mereka dah ada penambahan kos dalam kehidupan mereka, dalam usaha mereka, dalam perusahaan mereka. Bila tambahan kos itu berlaku, mereka ini tuan-tuan tak nak rugi. Bila mereka ni tak nak rugi, apa yang berlaku? Mereka akan serapkan kos itu kepada orang lain. Mereka tak nak serap kos tu. Mereka akan biarkan orang lain serap kos tu. Siapa yang akan serap kos tersebut? Kita lah. Golongannya bukan T15 ini. Harga barang akan meningkat. Kos hidup akan meninggi. Macam-macam benda. Benda-benda inilah yang kadang-kadang saya tak tahu kenapa ekonomis perumasak macam Nazri Hamdan ni, dia boleh tak nampak benda ni. Domino effect berkenaan dengan kenaikan cukai dan whatever untuk golongan mahakaya ini yang akan menyebabkan kita ini yang akan mengakibatnya. Sebab itu golongan yang bukan mahakaya ni bising. Sebab bila kau buat macam tu, bila kau konon-kononnya nak fokus sajalah kepada T15 dan sebagainya, semua benda yang kau nak tarik kat dia sebagainya kan, of course tempiasnya akan kena pada rakyat marhain. Dan anda kena ingat Tuan Nazri, konon-kononlah T15 saja yang dicukaikan dan macam-macam lagi. Padahal hakikatnya seperti mana harga diesel, semua kena. Yang bukan mahakaya pun, yang sepatutnya dapat budi madani pun, mereka juga tak dapat budi madani. Mereka juga terpaksa hadap kesan daripada kenaikan minyak diesel itu. Inilah benda yang sepatutnya ekonomis macam anda kena jelaskan kepada masyarakat, kena jelaskan kepada kerajaan. This is the domino effect that we're talking about. Inilah kesan domino yang pastinya akan berlaku bila satu pihak, terutama mereka yang berada dekat upper echelon dalam masyarakat, yang memegang perusahaan, pengasyarikat sebagainya, bila anda tarah duit mereka kau sebagai contohnya kan. Tetapi dalam kes negara kita ini, bukan mereka punya duit saja kena tarah. Kita pun kena tarah masalahnya. Bahkan dulu Nazri ini pernah kata, konon-konon ekonomi kita ini ekonomi Robin Hood. Dia pernah kata macam tu kan. Saya pernah sanggah, dia tak puas hati, ajak saya debat. Saya tak nak debat sebab saya tak nak debat kat podcast dia. Lagipun apa kelas kan. Dia kan ekonomis yang ada sijil. Saya ni bukan ekonomis, saya ni cuma peniaga berjalan dulu kan. Tetapi sekarang ini, Lim Guan Eng, mantan Menteri Kewangan, ahli Parlimen Bagan, dia ada cakap dekat Parlimen yang ekonomi Malaysia ini, bajet 2025 bukan bajet Robin Hood. Dia yang cakap seperti mana yang telah diberitahu oleh Syahid Sulaiman ini. Cuma saya nak balik kepada yang poin awal disebut oleh Yang Berhormat Bagan di awal-awal tadi, bahawa bajet ni bukan bajet Robin Hood. Tapi saya terbaca satu tulisan oleh rakan Yang Berhormat sendiri daripada Tebrau. Beliau pun ada dalam dewan ini. Beliau menulis pada selepas pembentangan tersebut bahawa bajet ni adalah bajet Robin Hood atas 5 faktor, antaranya cukai dividen 2%, gaji minima dan subsidi petrol dan juga bantuan tunai antaranya. Tentu apa yang disuarakan oleh Tebrau akan jawablah. Tak perlu saya jawab bagi pihak beliau. Nampak? Syahidi cakap yang Lim Guan Eng telah menyatakan bajet ini bukan bajet Robin Hood. Bajet ini bukan untuk tarik daripada mahakaya bagi pada rakyat. Dan seperti mana yang saya sebutkan semalam, konon-kononnya tarik mahakaya itu, tarik subsidi mahakaya itu akan menyebabkan kerajaan dapat berjimat 12 bilion ringgit dapat dipulangkan kepada rakyat. Tengok-tengok, 3 bilion saja diperuntukkan untuk membantu rakyat bawahan. Lagi 9 bilion, entah ke mana perginya tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi, saya tahu saya tak layak sebenarnya nak sekolahkan si Nazri Hamdan ini berkenaan ekonomi. Siapalah saya tuan-tuan dan puan sekalian. Tetapi, orang yang langsung tak reti ekonomi pun, dia tahu. Kalaulah golongan mahakaya ini ditarah, ditekan sebagainya, pastinya kesan domino kenaikan harga barang itu akan kena pada kita. Kenapa? Kita yang akan serap kenaikan kos mereka masalahnya kan. Tetapi dalam masa yang sama juga, nak tarah golongan T15, tapi cukai inheritance tak nak diperkenalkan. Macam mana cerita tu sekarang ni kan? Saya rasalah tuan-tuan dan puan sekalian, dah tiba masanya Nazri Hamdan ini benar-benar menasihatkan kerajaan tentang formula-formula yang terbaik untuk memastikan yang kekayaan negara kita ini dapat didistributekan secara evenly ataupun seadil yang mungkin. Sebab kita dapat lihat segala apa yang kerajaan cuba buat sekarang ini memang
sangat-sangat tak kena sebenarnya. Konon-konon nak cukaikan dekat Mahakaya, at the end of the day, kita yang kena, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Lagipun Rafizi mengamuk tu. Dia kata dia ada formula, tapi orang tak percaya dia formula. Mungkin Nazim tolong dia kot. Dok tanya, kamu raja formula, mana formula kamu? Memang bahlol, formula tengah berjalan lah bodoh. Bodoh. Kecil-kecil tak ada mampus. Sebelah besar menyusahkan orang. Dah tua pun bodoh. Memanglah kita orang kerajaan. Yang jadi sekarang ni formula lah tu.